Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, baik. Hari ini, Mu'alimah Sharifah akan ajar anak-anak tahun 3 tajuk ibadah. Okay, yang mana tajuk kita hari ini adalah istinja. Okay, istinja. Okay, jom kita tengok apa lagi yang seterusnya. Okey, pertamanya, Mu'alimah nak semua tanda tangan. Jom kita baca doa sama-sama, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, amin. Seterusnya, jom kita baca doa sebelum belajar. Okey, semua tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Sebelum kita mulakan tentang tajuk kita hari ini iaitu istinja, Mu'alimah nak ingatkan tentang adab-adab sewaktu kita belajar atas talian ataupun online. Okey, yang pertama Mu'alimah minta semua untuk buka kamera. Okey? Sebab apa? Sebab Mu'alimah nak tengoklah muka-muka anak-anak Mu'alimah tahun 3 ni yang handsome-handsome, yang cantik-cantik. Okey? Okey, yang kedua, tutup mikrofon. Okey? Tutup mikrofon supaya anak-anak boleh dengar suara Mu'alimah. Mu'alimah tak naklah yang berborak-borak. Nanti kan bila buka mikrofon ada yang bising-bising semua kan. Mu'alimah tak nak benda tu. Okey? Okey, yang seterusnya adalah baca doa. Alhamdulillah, tadi kita dah baca doa kan? Okey. Seterusnya, tumpukan perhatian ataupun fokus dalam kelas. Jangan termenung. Pastikan semua tengok apa yang Mu'alimah tunjuk ni. Okey, yang terakhir adalah berpakaian sopan. Jadi Mu'alimah minta untuk semua anak-anak Mu'alimah ni berpakaian sopan walaupun dekat rumah, ya. Yang perempuan pakai tudung, pakai baju lengan panjang. Yang lelaki pakai pakaian yang menutup aurat. Baik, insya-Allah. Gambar tu tengok. Dia bye-bye kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita hari ni adalah istinja. Okey. Apa maksud istinja? Apa maksud istinja ni? Okey, kita tengok. Gambar apa ni? Bila kita tengok gambar ni, apa selalu yang kita akan terfikir? Mestilah tandas. Kalau gambar lelaki tu yang pakai seluar tu, maksudnya tu adalah tandas lelaki. Kalau yang gambar pakai skirt, itu untuk tandas perempuan. Okey, jadi apa kaitan istinja dengan tandas? Jeng. Okey, tandas ni adalah tempat untuk kita apa? Buang hajat, buang air kecil ataupun buang air besar. Jadi dia berkait rapat sangat dengan istinja. Sebab istinja ni apa? Jom kita tengok apa maksud istinja. Istinja ialah menyucikan najis dari tempat keluarnya. Sama ada daripada mana? Qabul ataupun dubur. Okey? Daripada qabul dan juga dubur. Okey? Qabul dan dubur ni apa? Okey, qabul ni adalah bahagian yang mana kita gunakan untuk buang air kecil. Kalau dubur pula adalah untuk kita buang air besar. Okey, seterusnya. Okey, apa hukum beristinja ni Mu'alimah? Hukum dia ni sunat ke? Harus ke? Haram ke? Kita nak tahu.
Jadi, tengok kat depan ni, kat dalam skrin ni, dia tulis apa? Hukum beristinja adalah wajib. Okey? Wajib ya. Okey, seterusnya, alat-alat untuk istinja. Okey, apa alat-alat untuk istinja? Dia ada dua pecahan . Yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak ni apa? Air mutlak ni maksudnya air yang suci, lagi menyucikan. Kalau kat rumah selalu, kalau kita buang air besar ke air kecil kan, kita selalu nak cuci guna apa? Mestilah guna air paip kat rumah tu. Itu adalah salah satu daripada air mutlak. Ya? Dan benda-benda kesat. Yang kedua adalah benda-benda kesat. Bila kita sebut tentang benda-benda kesat ni, kenapa? Bila kita nak pakai benda-benda kesat ni? Dan apa contoh benda-benda kesat tu? Okey. Bila kita nak guna, bila mana tiada air di rumah. Biasa kan kadang-kadang tu pernah kan? Dekat rumah tiba-tiba je tak ada air kan? Jadi kalau kita buang air besar atau kecil, kita nak guna apa? Itulah fungsinya benda-benda kesat ni membantu untuk kita beristinja supaya kita lebih bersih dan sihat. Okey, jom kita tengok pula apa alat-alat benda-benda kesat ni. Okey, yang pertama atas sekali tu adalah kertas. Okey, kertas. Yang kedua adalah daun kering. Ya, daun kering. Yang ketiga adalah kulit kayu. Okey, yang ketiga adalah kulit kayu. Okey, yang keempat kain. Okey, yang keempat kain. Okey, yang kelima kertas tisu. Okey, yang kelima adalah tisu. Yang keenam, yang terakhir adalah batu. Okey, yang keenam adalah batu. Okey, seterusnya, cuba perhatikan gambar-gambar tu. Tengok yang pertama tu, ada gambar apa? Yang pertama ni adalah gambar batu, kan? Yang kedua ni adalah gambar apa? Gambar daun kering. Okey, sebelah ni adalah tisu. Dan ini adalah kain. Ini adalah kertas. Kertas ni boleh je surat khabar ke kan? Ni adalah contoh kertas. Dan ini adalah kayu ya. Kayu yang kering ya. Okey, baik. Seterusnya syarat-syarat beristinja. Okey, kalau kita beristinja selain air, kalau guna air senanglah. Kita simbah je ataupun kita pancutkan je. Kita jirus je air tu dekat kawasan najis. Okey. Okey, syarat-syarat kalau kita beristinja selain air ada dua. Yang pertama adalah najis tidak beralih dari tempat asal. Macam mana najis tu boleh beralih? Manalah tahu kalau anak-anak semua tiba-tiba dah buang air besar ke air kecil kan. Tiba berjalan, berlari. Tak boleh lah macam tu. Kena siap-siap bawa terus barang tu. Okey? Barang-barang yang kita nak guna tu lah, tisu ke, kain ke, surat khabar ke, daun kering ataupun batu kan, ataupun kayu. Okey, seterusnya adalah najis masih belum kering. Okey, najis kena pastikan belum kering. Sebab bila kering, dia susahlah nak dilap kan, susah nak disapu, susah nak dibersihkan. Jadi kena pastikan waktu dah buang je air besar atau air kecil tu terus lap, terus sapu. Okey? Okey, itu antara dua syarat beristinja. Seterusnya, cara-cara beristinja selain air. Okey, ini adalah cara-cara beristinja. Okey, yang pertama boleh tengok dekat gambar tu. Okey, ada berapa batu? 3 batu. Okey, ni contoh kalau kita guna batu. Kalau kita nak guna daun, kena ada 3 daun. Kalau tisu, kena ada 3 tisu. Kalau kain, kena ada 3 kain. Okey? Okay, yang pertama, sapu kubur dan dubur dengan benda kesat. Okey, sapu je. Sapu. Okey, bahagian kita buang najis tu, okey, dengan batu tersebut. Lepas tu yang kedua adalah sapu dengan 3 kali sapuan. Sapu je dengan 3 kali sapuan.
Setiap sapuan menggunakan benda kesat yang baharu. Maksudnya yang pertama, guna batu yang pertama. Yang kedua, guna batu yang kedua. Yang ketiga, guna batu yang ketiga. Dia tak bolehlah tiga-tiga tu guna satu batu. Tak boleh. Dia untuk memastikan kesucian dan kebersihan. Mari jawab soalan ini. Ini adalah latihan. Muallimah minta untuk semua nanti salin dan jawab balik soalan-soalan ni. Apakah maksud istinja? Itu yang pertama, maksud istinja. Yang kedua, apakah alat-alat yang boleh digunakan untuk beristinja selain air mutlak? Apa alat-alat yang digunakan untuk beristinja selain air mutlak? Yang ni, dua-dua ni kita dah belajar kan? Baru je tadi muallimah cerita. Jadinya, selamat menjawab. InsyaAllah. Syukran jazilan. Itu sahaja daripada Muallimah Sharifah. InsyaAllah nanti bila dah siap homework ni, kerja ni, nanti boleh hantar dekat Muallimah, InsyaAllah itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik, assalamualaikum.